Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pada minggu ini seterusnya kita akan cuba berkongsi berkaitan isu dan cabaran semasa umat Islam pada masa kini yang ada di Malaysia khususnya. Jadi kita akan cuba menyentuh berkaitan dua topik iaitu isu dan cabaran semasa. Dan juga yang kedua berkaitan strategi bagaimana cara untuk menangani cabaran ataupun isu yang berlaku dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Okay, umat Islam di Malaysia dan serata dunia jika kita lihat pada hari ini menghadapi pelbagai isu dan cabaran yang membelenggu mereka, yang mana kesemua cabaran, kesemua isu-isu yang berlaku itu amat menguji keimanan, kepercayaan dan pegangan mereka terhadap Islam. Secara tidak langsung, secara tidak langsung semua perkara atau cabaran tersebut amat mengganggu gugat pegangan mereka terhadap agama Islam yang telah pun mereka anuti semenjak mereka masih lahirlah. Mereka lahir telah menjadi orang Islam. Jadi di antaranya ialah isu kelemahan umat Islam yang meliputi kemunduran dalam pelbagai lapangan hidup. Maksud kita dapat lihat umat Islam pada masa kini telah pun kita lihat amat berbeza dari segi kemajuannya. Jika kita nilai dari segi kemajuannya, iaitu umat Islam ni didapati mundur dalam pelbagai lapangan hidup, iaitu ramai di antara mereka yang mengalami kemiskinan hidup, kedaifan, perpecahan, pertelagahan sama sendiri dan pelbagai lagi. Jika kita lihat pada zaman sekarang ni, pada hari ini contohnya, umat Islam di negara-negara Arab, mereka sering bertelagah atau bergaduh sama sendiri. Jika kita lihat pada hari ini juga, orang-orang Arab yang beragama Islam itu telah pun menandatangani perjanjian ataupun normalisasi bersama orang Yahudi. Sedangkan Yahudi itu kita telah pun ketahui mereka merupakan musuh Islam, tetapi orang Islam sendiri menjalin hubungan dengan mereka, khususnya dalam jaringan ekonomi mereka. Jadi keadaan-keadaan ini seolah-olahnya bercanggah dengan jaminan Allah SWT bahawa umat Islam itu adalah umat yang terbaik dan menjadi contoh kepada ummah sejagat dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebagaimana Allah SWT ada menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang mana artinya dalam firman ini Allah SWT menyatakan, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat, khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang ini buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, dan kalaulah ahli kitab itu, iaitu Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi lebih baik, menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka iaitu orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa umat Nabi Muhammad ni Allah SWT mengiktiraf sebagai sebaik-baik umat. Kenapa? Kerana umat Islam ini dikeluarkan supaya memerintahkan kepada ma'ruf, yang ini perkara yang baik, dan mencegah perkara-perkara yang mungkar, dan umat Islam ini beriman kepada Allah SWT. Tetapi hakikatnya pada hari ini kalau kita lihat, umat Islam dilihat bukanlah sebaik-baik umat. Jikalau kita nilai dari segi kemajuan, pembangunan negara, akhlak dan sebagainya, yang mana kita lihat umat Islam seolah-olahnya macam mundur, macam bertentangan atau bercanggah dengan firman Allah SWT ini. Jadi, jikalau kita lihat apakah puncanya, apakah sebabnya yang menjadikan umat Islam dilihat sedemikian. Jadi berkaitan punca ini, kita dapat lihat bagaimana yang sebagainya telah dinyatakan oleh seorang tokoh ilmuwan Islam, iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini telah menyatakan berkaitan umat Islam sekarang ni
ada 7 perkara yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu yang pertama, umat Islam ni ialah umat yang lupa diri. Padahal mereka adalah umat yang terbaik. Bermaksud umat yang terbaik itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka itu menjadi umat yang terbaik dengan cara memerintahkan supaya orang berbuat kebaikan, mencegah atau melarang manusia daripada membuat kemungkaran, dan memerintahkan diri mereka dan orang lain beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka ini lupa berkaitan mereka adalah umat yang terbaik. Yang kedua, umat Islam ni ialah umat yang tenggelam di belakang timbunan kemajuan material. Bermaksud material ataupun kebendaan, pembangunan fizikal, kemajuan fizikal yang sedang melingkungi kehidupan umat Islam sekarang ni, umat Islam tenggelam di dalam ataupun di belakang timbunan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang ketiga, umat Islam itu ialah umat yang daya fikirannya jumud. Dilihat jumud kerana selalu mengikut dan tidak berdaya. Jumud maksudnya beku. Beku ataupun tidak mampu melahirkan idea-idea baru, pemikiran baru. Jikalau kita kaitkan sains dan teknologi, maksudnya sains atau penemuan teknologi, penghasilan teknologi yang baru. Umat Islam ni dilihat sebagai mengikut sahaja dan tidak berdaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat, umat Islam ni dilihat kekuatan ekonominya tidak berfungsi. Kerana jikalau kita lihat Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya apa yang ada di bumi itu Allah mewariskan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang Islam dah maksudnya. Tetapi umat Islam ni dilihat tidak kukuh atau tidak kuat dari segi ekonominya. Lalu dilihat tidak berfungsi. Sedangkan penghasilan apa yang ada di bumi itu Allah SWT telah tetapkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, umat Islam ni dilihat kuantitinya adalah banyak, besar, tetapi dilihat belum berguna. Sepatutnya kalau kita ikut pada logik, jumlah yang besar mampu menghasilkan sesuatu yang besar juga. Tetapi umat Islam pada hari ini dilihat jumlahnya besar, mendominasi penduduk dunia, tetapi manfaatnya ataupun impaknya dilihat tidaklah sepatutnya, sebagaimana jumlahnya yang besar. Kemudian yang keenam, umat Islam ni dilihat kekuatan jiwanya tidak berdaya akibat mengutamakan kekuatan jasmani daripada rohani. Bermaksud umat Islam ni dilihat lebih mementingkan apa yang dilihat secara mata kasar, iaitu secara jasmaninya, lihat pada bangunan, lihat pada badan, lihat pada kecantikan, pakaian, kereta dan sebagainya, tetapi tidak menghiraukan atau tidak memberikan keutamaan yang sepatutnya kepada rohani, iaitu jiwa dan juga iman. Kemudian yang ketujuh, umat Islam ni dilihat sistem pendidikan dan media masanya tidak menyokong pembinaan syakhsiyah umat Islam. Bermaksud sistem pendidikan yang ada pada sekarang ni, yang berada di sekeliling umat Islam dan juga media masanya tidak menyokong pembinaan syakhsiyah umat Islam. Bermaksud umat Islam tu sepatutnya dilingkungi oleh suasana-suasana, dalam bahasa Arab dikatakan bi'ah, iaitu suasana yang melingkungi sesuatu masyarakat Islam. Kerana suasana itulah akan membentuk bagaimana sikap dan perilaku umat Islam itu di dalam suatu masyarakat. Jika sistem pendidikannya tidak membantu, media masanya pun tidak membantu ke arah pembinaan akhlak atau syakhsiah yang terbaik untuk umat Islam, mereka terpengaruh dan menjadi atau terbentuklah akhlaknya, syakhsiahnya bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama Islam. Muhammad Qutb telah mendedahkan antara punca sebenar kenapa umat Islam itu lemah, dilihat lemah, kerana pada hakikatnya Muhammad Qutb ni melihat adalah sebagai satu hukuman Allah SWT kepada umat Islam. Akibat apa? Akibat kelalaian dan kecuaian umat Islam itu sendiri. Umat Islam tu lalai dan cuai. Lalai dan cuai dari segi apa? Lalai dan cuai dari segi mereka telah meminggirkan ajaran-ajaran atau ketetapan agama Islam daripada realiti kehidupan manusia Islam itu sendiri. Sepatutnya mereka, umat Islam ni, menjadikan semua garis panduan yang Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis dan ulama'-ulama' yang muktabar lalu diterapkan dalam kehidupan. Tapi mereka cuai dan lalai. Secara tidak sengaja ataupun sengaja mereka telah meminggirkan apa yang sepatutnya mereka ikuti
Hasil daripada iman mereka kepada agama Islam. Jadi ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Taha ayat 124 yang bermaksud, dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Maka Allah telah memberi ingatan, sesiapa yang ingkar daripada ingatan dan petunjuk Allah iaitu Al-Quran dan juga hadis, maka mereka akan mendapat kehidupan yang sempit. Sempit ni bermaksud mundur, tidak maju, terasa kurang, terasa tidak cukup dan sebagainya. Itulah balasan yang Allah nyatakan daripada ataupun akibat berpaling ataupun ingkar daripada ingatan dan petunjuk Allah SWT. Jadi secara keseluruhannya, kita dapat simpulkan bahawa umat Islam di Malaysia ni, khususnya di Malaysia pada zaman mutakhir ini, pada zaman semasa ini, kontemporari ini, menghadapi pelbagai jenis cabaran. Yang mana semua cabaran itu dapat diklasifikasikan atau dibahagikan kepada dua bentuk lah. Iaitu yang pertama, cabaran yang datang dari kalangan umat Islam itu sendiri. Dan yang kedua, cabaran yang datang dari luar, terutamanya dari barat. Kita lihat dulu apakah bentuk cabaran yang datang ataupun yang berpunca daripada kalangan umat Islam itu sendiri. Yang pertamanya ialah cabaran dari segi kejahilan dan kurang penghayatan umat Islam terhadap Islam, terutamanya akidah Islam. Jikalau kita lihat sekarang ni dan juga sebelum ini, umat Islam ni mudah terperangkap, terpengaruh, terikut dengan ajaran sesat. Ajaran sesat. Apa yang dikatakan ajaran sesat? Bermaksud ajaran sesat ni ialah ajaran yang tidak betul. Ajaran yang tidak selari dengan apa yang sepatutnya mereka ikuti berdasarkan ajaran-ajaran daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Umat Islam mudah terperangkap akibat kejahilan dan penghayatan Islam yang kurang. Jadi, sebagaimana telah dinyatakan ni, bahagian hal ehwal Islam telah mengenal pasti ada 6 ciri-ciri ajaran sesat. Yang biasanya orang Islam ni, yang jahil, yang kurang ilmu ni mudah terpengaruh, terikut. Itu yang pertamanya, ciri-ciri ajaran sesat ialah ciri-ciri ajaran tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah SWT dan sebagainya. Menghalalkan. Sesuatu itu telah halal tetapi telah diharamkan. Ataupun sesuatu itu haram lalu telah dihalalkan. Contohnya perkahwinan. Perkahwinan untuk menjadikan satu hubungan lelaki perempuan itu halal, perlunya melalui ikatan perkahwinan yang sah dan menepati syarat-syaratnya lah dan rukun-rukunnya. Tapi apabila perkahwinan tersebut boleh dijalankan secara yang bercanggah dengan ajaran yang sebenar, contohnya adanya perkahwinan kontrak, contohnya kahwin hari ini esok boleh cerai, maka itu secara logiknya telah pun bercanggah dengan ajaran yang sebenar. Itu termasuklah dalam kategori menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan. Ataupun yang kedua, mempercayai wahyu masih lagi turun. Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW telah menyatakan, La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi selepas aku. Kerana apabila tidak ada Nabi, maka tidak ada lagi wahyu. Tetapi ajaran sesat ini mengatakan masih ada wahyu lagi yang turun. Maka itu bentuk ajaran sesat, ajaran yang tidak betul. Yang ketiga, mempercayai ada lagi Nabi dan Rasul yang lain selepas Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang Melayu ada nama Rasul Melayu. Rasul Melayu. Rasul dan Nabi telah pun wafat, telah pun tiada, telah pun berakhir zaman kenabian dengan wafatnya Nabi yang terakhir. Tiada lagi Nabi, tetapi ada ajaran ini mengatakan masih ada lagi Rasul dan diturunkan untuk umat Melayu, iaitu Rasul Melayu. Ajaran yang salah dan sesat. Kemudian mempercayai guru sebagai Imam Mahdi atau Nabi. Ada ajaran-ajaran ini mengatakan beliau itu adalah Imam Mahdi yang dikatakan oleh Nabi akan turun pada akhir zaman. Maka itu ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Kemudian mempercayai orang mati boleh memberikan pertolongan apabila diseru namanya. Bentuk ajaran sesat juga. Dengan menyeru seorang yang telah mati, maka akan dapat pertolongan daripada seruan nama tersebut. Itu bentuk ajaran sesat. Kemudian yang terakhir, memasukkan kewajipan-kewajipan tertentu dalam syariat Islam seperti solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Contohnya solat itu, kalau ikut pada Al-Quran cuma ada solat subuh dan isyak je, yang lain tak ada. Maka ajaran tersebut mengajar
satu hari cuma dua waktu solat sahaja, maka itu ajaran yang sesat. Kerana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sehari semalam ada 5 waktu solat fardu. Jikalau bercanggah, maka termasuklah dalam kategori atau ciri-ciri ajaran sesat. Jadi ajaran sesat inilah yang mudah diikuti atau diikutilah oleh orang Islam yang jahil atau yang tiada ilmu. Kemudian yang kedua, cabarannya atau isunya ialah salah faham dalam kalangan umat Islam terhadap ajaran Islam yang sebenar. Bermaksud orang Islam itu telah pun tidak terpengaruh dengan ajaran sesat, tetapi salah faham, salah dalam memahami ajaran Islam yang sebenar. Jadi salah faham terhadap Islam ni bermaksud kefahaman yang menyeleweng dari hakikat ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan juga kemanusiaan. Maksud mereka salah memahami, salah faham ataupun kefahaman yang menyeleweng tentang bagaimana hakikat sebenar tentang Tuhan itu, tentang hakikat alam semesta, kehidupan dan juga manusia. Jadi akibat, selain itu salah faham ini juga adalah akibat kelemahan intelektual Islam sendiri yang salah memahami ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kenapa dinyatakan sedemikian? Kerana ada dalam kalangan umat Islam ni yang berilmu tinggi, yang telah mempelajari ilmu dengan tahap pendidikan yang tinggi, merasa rendah diri terhadap ideologi dunia. Kemudian mereka membuat persamaan antara Islam dengan ideologi tersebut. Contohnya di sana ada bentuk pemikiran sosialisme, sosial. Lalu untuk ditunjukkan Islam pun ada idea tersebut, maka wujudlah atau lahirlah istilah sosialisme Islam ataupun liberalisme Islam, kapitalisme Islam, demokrasi Islam, humanisme Islam dan istilah-istilah lain yang sama sekali asing bagi Islam. Contohnya demokrasi Islam. Jikalau kita lihat demokrasi itu tidaklah 100% bertepatan sebagaimana yang Islam anjurkan. Kerana Islam menganjurkan, menyatakan sesuatu yang berkait dengan kehidupan orang Islam itu mestilah dirujuk melalui wahyunya iaitu Al-Quran dan juga hadis. Tetapi demokrasi ini bercanggahlah dengan ajaran ini. Kerana demokrasi ini orang kata mempromosikan demokrasi. Maksudnya sesuatu yang majoriti dianggap sesuatu yang demokrasi. Ataupun kebebasan itu sebagai satu yang demokrasi. Sedangkan kebebasan dalam Islam itu ialah kebebasan yang tertakluk dengan penentuan atau ketetapan daripada wahyu dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi maka umat Islam pun memahami bahawa Islam itu adalah sepadan dengan ideologi ciptaan manusia. Sedangkan ianya adalah bercanggah atau berlainan dengan ajaran Islam yang sebenar. Kemudian kita lihat apakah cabaran yang datang dari luar, terutamanya dari barat. Dari barat atau dari luar ni yang bukan daripada dalaman orang Islam sendiri, iaitu yang pertamanya penyebaran fahaman sekularisme, sekular. Di antara jenis penyelewengan akidah yang berlaku secara meluas pada zaman moden ini ialah bentuk pemikiran membebaskan diri daripada ikatan keagamaan dan merasakan agama Islam itu terlalu suci dan tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan keduniaan seperti urusan sosial, politik, ekonomi dan lain-lain lagi. Maka apabila pemikiran yang berlaku ini mendominasi pemikiran umat Islam pada zaman sekarang ni, maka mereka itu menganggap bahawa agama itu bukanlah sesuatu yang diperlukan dalam hidup. Apabila agama tidak lagi diperlukan dalam memenuhi cita-cita hidup mereka ni, maka agama itu mulalah disisihkan sedikit demi sedikit daripada ruang pemikiran dan realiti kehidupan umat Islam. Jadi, bentuk penyelewengan ini iaitu bentuk pemikiran nak membebaskan diri daripada ikatan agama dan merasakan agama itu sebagai satu yang tidak boleh dicampur adukkan kerana terlalu suci. Jadi, perihal ini berlaku juga kepada agama-agama samawi, agama-agama langit yang terdahulu, yang sebelum agama Islam, iaitu agama Yahudi dan Kristian. Jadi unsur
pemisahan, pembebasan diri daripada agama itu telah pun berlaku sebelum agama Islam. Jadi gejala inilah yang diistilahkan sebagai sekularisme, bentuk pemikiran sekular. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya Islam and Secularism. Jadi sekularisme ni merupakan suatu fahaman yang mempelopori, mempromosi, yang bercirikan, yang bersifat anti agama dan anti Tuhan. Tiada agama, tiada Tuhan. Jadi proses sekularisasi itu merupakan proses pembebasan manusia daripada terasa dikongkong oleh agama dan adanya kawalan metafizik. Kawalan suatu kuasa gaib kita tak nampak. Itulah dia sekular. Jadi peradaban barat moden ni, mereka itu membawa semangat, fahaman, idea dan sudut pandang, world view yang amat tidak serasi dengan sudut pandang dan matlamat peradaban Islam. Peradaban yang dibawa oleh Islam amat bercanggah, berbeza dengan peradaban yang dibawakan oleh barat moden. Ini kerana dalam konteks peradaban barat moden, ia merupakan sebuah peradaban yang mengenepikan Tuhan, yang mentiadakan Tuhan, yang memberikan penghormatan ataupun penumpuan yang lebih kepada kebendaan, materialistik, material, tanpa adanya hubungan ketuhanan dalam kehidupan. Maka itu amat bercanggah dengan peradaban Islam, yang mana Islam ni mempelopori supaya menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan selain pada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah SWT dalam setiap sudut kehidupan. Kesan sekularisasi ni, sekularisme ni, bentuk pemikiran pemisahan antara agama dalam kehidupan ini dapat dirasai dalam semua aspek kehidupan manusia lah, umat Islam. Termasuklah pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, kewangan, ketenteraan, kesenian, sosial, sains, kebudayaan dan media masa. Contohnya dalam bidang pendidikan ni, dapat dirasai lah adanya pemisahan di antara Islam dan juga ilmu. Sedangkan jika kita lihat dalam bidang sains, contohnya, pengasas dan pelopor isu ataupun ilmu sains tu, contohnya ilmu sains perubatan yang dipelopori oleh Ibn Sina dan lain-lain. Mereka itu adalah beragama Islam, merupakan ilmuwan Islam. Tetapi mahasiswa Islam ini terpaksa merujuk fakta atau teori daripada Barat yang kadang-kadangnya teori tersebut bertentangan dengan agama Islam. Maka kita dapat kat situ adanya unsur anti Tuhan atau anti Islam di dalam teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan. Itu pun nampak kesan sekularisasi dalam keilmuan. Kemudian yang kedua ialah pengaruh ataupun isu dan cabaran yang berkaitan puncanya penyebaran doktrin Barat. Penyebaran pemikiran aliran Barat yang cuba masuk ke dalam ketimuran, budaya timur, umat Islam lah. Jadi cita-cita Barat ini adalah untuk menjadikan semua orang di dunia ini hidup serupa dalam satu budaya. Semua dalam umat Islam atau umat manusia di dunia ini memperhatikan, mengamalkan budaya yang sama, iaitu budaya Barat. Itulah dia cita-cita Barat. Mereka ingin melahirkan orang-orang Islam atau anak-anak orang Islam itu yang lahir tetapi telah pun dicelup dengan budaya Barat yang berwatak sekular dan jauh daripada akhlak Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam ajaran Islam yang sebenar. Jadi nilai dan pandangan hidup terhadap agama, kehidupan, manusia, budaya, sejarah, keyakinan, kepercayaan dan terhadap kuasa Islam itu telah pun dipesongkan, diselewengkan supaya umat Islam yang lahir itu, yang telah pun dicelup dengan Barat tadi, sentiasa mengagung-agungkan kemampuan, kemajuan dan juga budaya Barat yang lebih canggih kononnya, yang lebih maju daripada orang Islam. Jadi dari sinilah, dari konsep inilah, dari doktrin inilah yang melahirkan pelbagai bentuk ideologi moden, seperti sekularisme, kapitalisme, nasionalisme dan sosialisme, mengambil tempat Islam sehingga menjadi anutan dan pegangan umat Islam kini dalam seluruh lapangan kehidupan akibat terpengaruh dengan budaya ataupun doktrin yang berasal daripada Barat. Yang ketiga, cabarannya isunya ialah pengaruh teknologi maklumat yang berlaku tanpa sempadan.
limpahan bahan-bahan media asing yang mempromosikan pengaruh-pengaruh barat akhirnya mendominasi setiap aspek kehidupan seorang Muslim. Jikalau dulu tanpa adanya perkembangan teknologi maklumat, umat Islam sukar untuk mendapat atau mengetahui tentang budaya-budaya ataupun ciri-ciri pengaruh-pengaruh barat. Tapi untuk masa sekarang ni, masa semasa ni, teknologi maklumat yang telah pun berlaku dengan pantas, dengan kemajuan yang tak terhad, telah pun melimpahkan budaya-budaya barat ini melalui media-media yang telah pun dapat diakses, dapat dicapai oleh setiap orang Islam di seluruh dunia. Jadi kehebatan teknologi maklumat, komputer, teknologi komunikasi dan satelit telah pun mendominasi ruang lingkup kehidupan manusia. Kesannya, manusia itu termasuklah umat Islam terdedah secara berterusan. Apa juga bentuk penyiaran asing tanpa sebarang tapisan secara berkesan. Maka apa-apa juga sama ada yang baik atau yang tidak baik, yang memberi kesan buruk ataupun yang memberi kesan baik, semua dapat dicapai oleh orang Islam. Maka tanpa ada iman yang kuat, iman yang kukuh, pastinya akan terkesan dan terikut dengan pengaruh buruk yang ada dalam penyebaran tersebut. Yang keempat adalah pengaruh hiburan. Hiburan semakin mewarnai kehidupan masyarakat, terutamanya golongan muda, golongan remaja. Generasi muda ni, jikalau kita lihat, lebih mudah untuk terpengaruh. Lebih mudah untuk terpengaruh, untuk mencuba sesuatu yang baru. Itulah ciri-ciri orang muda. Jadi generasi muda ni mudah dirasapi oleh gejala-gejala kurang sihat yang ditiru bukan daripada ajaran agama tetapi daripada budaya barat. Mereka rasa ajaran Islam, ajaran agama ni tidak menepati fitrah mereka. Lalu mereka mencari fitrah lain yang lebih menepati fitrah mereka, iaitu budaya barat. Sedangkan budaya barat itu bukan menepati fitrah manusia. Ajaran Islam itulah yang lebih menepati fitrah kemanusiaan. Mereka lebih menyenangi budaya pop, rock dan rap dan lebih mengenali penghibur-penghibur mereka ataupun penyanyi-penyanyi mereka daripada barat. Mereka kurang mengenali ataupun mungkin tidak pernah mengetahui nama para sahabat Rasulullah SAW dan tokoh-tokoh ulama Islam yang lain yang telah pun memberi sumbangan yang amat besar kepada kemanusiaan, pada hubungan kehidupan kemanusiaan di dunia ini. Jadi apabila gejala ini berlaku, maka generasi muda akan mudah terputus daripada akar budaya, ketimuran dan agama mereka sendiri. Itulah kesannya. Seterusnya yang kelima, pengaruh fashion atau gaya barat. Generasi muda, orang muda pada hari ini dilihat seolah-olah macam hilang keyakinan pada diri sendiri. Yang mana bentuk hilang keyakinan ini dapat dilihat melalui perlakuan mereka yang terikut-ikut dengan fashion dan ragam watak-watak yang dipuja-puja. Sama ada dari segi cara berpakaian, cara fashion rambut dan aksesori yang dipakai. Anak muda pada hari ini mudah terpengaruh akibat daripada perkembangan teknologi tadi tanpa sempadan. Jadi peloporan ataupun bentuk-bentuk tersebut mudah dapat dicapai. Lalu mereka terkesan sehingga mereka meniru fashion-fashion pengaruh yang ada pada barat tadi. Dari segi personaliti pula, golongan muda dianggap sebagai tidak memiliki peribadi sebenar kerana sebahagian daripada diri mereka adalah merupakan celupan ataupun imitasi dan imej orang lain, bukan imej sendiri. Seolah-olahnya begitu kerana Islam mengajar orang Islam berperwatakan begini dan begini, yang menepati perkara begini-begini, tapi mereka telah mencelup, telah meniru gaya yang tidak sepatutnya hasil daripada terpengaruh dengan fashion dan gaya barat yang dapat dicapai secara tanpa sempadan, tidak terbatas. Jadi bagaimana cara atau strategi untuk menangani cabaran-cabaran ini? Yang pertama, antara yang boleh dicadangkan untuk mengatasi, untuk menangkis serangan-serangan atau cabaran isu yang berlaku, pertamanya ialah peranan institusi dakwah Islam dinilai semula objektif dan matlamatnya. Pendekatan atau teknik dakwahnya, media atau peralatan dakwahnya dan sasarannya untuk memastikan keberkesanannya dan kejayaan peranannya. Bilangan pendakwah ataupun bilangan individu yang memahami agama, yang mempelajari agama dengan sebaiknya, perlulah ditambah dan mereka diberikan latihan sewajarnya.
yang sesuai seiring dengan perkembangan teknologi semasa, supaya mereka dapat menghadapi masyarakat dengan penuh berhikmah dan bijaksana dalam memberikan bimbingan dan pendidikan agama. Maka caranya ialah perlulah ramai orang-orang Islam ni yang terjun ke bidang dakwah, iaitu menyeru orang Islam yang mungkin dilihat telah pun menyeleweng daripada ajaran sebenar, supaya memastikan mereka ini dapat mengetahui kembali kepada ajaran yang sebenar. Fungsi individu Muslim yang berdakwah. Kemudian, yang kedua, memperkasakan bidang pendidikan dan nilai-nilai agama. Menjadikan pendidikan Islam sebagai satu proses pendidikan yang berterusan yang wajib dihadiri oleh masyarakat Islam segenap lapisan masyarakat. Terutamanya golongan lepasan sekolah dan graduan universiti. Habisnya atau tamatnya pendidikan di peringkat sekolah atau peringkat universiti tidak menunjukkan atau tidak menjadi petanda bahawa pendidikan telah pun tamat. Kerana pendidikan keagamaan ini perlulah sentiasa diupdate, sentiasalah diperbaharui, kerana kemungkinan ilmu agama yang ada pada kita tidak seiring dengan nilai ataupun pertambahan usia yang ada pada kita. Mungkin ada di antara kita ni yang umurnya 60 tahun, 50 tahun tapi ilmu agamanya peringkat kanak-kanak. Maksudnya ilmu yang dipelajari peringkat sekolah rendah itulah yang dibawa sehinggalah ketua. Sepatutnya semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, maka perkembangan ilmu itu perlulah seiring dengan pertambahan usia. Sepatutnya usia 25 tahun atau usia 30 tahun hendaklah mempunyai ilmu seolah-olah hidup dalam tempoh 30 tahun ataupun telah pun menuntut ilmu sepanjang 20 tahun atau 10 tahun. Perlu seiring. Maka kat situ dapat membantu pembinaan akhlak dan keilmuan yang sentiasa update dari semasa ke semasa. Yang ketiga, peranan setiap individu Muslim supaya sentiasa mengamalkan ajaran Islam dalam semua aktiviti kehidupan dan sentiasa merujuk kepada ahli-ahli agama di dalam setiap perkara berkaitan agama dan kehidupan yang tidak diketahui oleh mereka. Setiap individu memainkan peranan yang penting. Setiap ilmu fardu ain perlulah dipelajari, dituntut dan diamalkan. Kerana kehidupan ini tanpa ilmu akan membawa kepada kesesatan. Tanpa ada keyakinan yang jelas akan membawa kepada keraguan. Maka kita kena memastikan setiap amalan kita itu perlulah berasaskan kepada ilmu dan keyakinan. Untuk mendapatkan keyakinan, kena menuntut ilmu dan bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Maka itulah dia peranan individu supaya mengamalkan ajaran Islam yang dipelajari dan bertanya kepada individu yang lebih mengetahui berbanding kita dalam perihal berkaitan keagamaan dan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan peranan ini akan membantu menjauhkan diri, mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan cabaran-cabaran dan isu-isu yang telah pun dinyatakan pada awal tadi. Jadi itu adalah tiga pendekatan atau cadangan cara bagaimana untuk menangani, menyelesaikan cabaran dan isu yang berlaku dalam kalangan umat Islam di Malaysia khususnya. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Diharap topik berkaitan isu dan cabaran yang melingkungi umat Islam di Malaysia dan cara bagaimana menanganinya dapat difahami dan dapatlah disampaikan kepada kawan yang mungkin tidak tahu tentang perihal ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.